Perkataan falsafah atau filosofi diperkenalkan oleh Pythagoras. Dia berasal dari perkataan Yunani, philo, yang bermaksud cinta, dan sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Plato menerangkan bahawa falsafah memiliki hakikat yang mendasari suatu benda atau perkara di sebalik sifat luarannya, iaitu apa sebenarnya menjadi asal terintipati pembentukan suatu benda atau perkara, apa asasnya, esensinya, dan zatnya. Psikologi berasal dari perkataan Greek yang bermaksud jiwa, rohani atau mental, iaitu psycho. Manakala logi adalah perkataan yang diambil daripada logos yang bermaksud kajian. Perkataan ini telah menghasilkan pelbagai definisi dari para pakar psikologi di seluruh dunia. Psikologi terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu psikologi sebagai satu kajian saintifik, psikologi mengkaji tingkah laku manusia, dan kajian ke atas mental manusia oleh pakar-pakar psikologi. Pakar psikologi menerangkan tingkah laku dan proses mental termasuk persepsi, kognisi, perhatian, emosi, kecerdasan, pengalaman subjektif, motivasi, fungsi otak dan keperluan sifat seseorang. Menurut Kamus Perubatan Mental Lexicon, psikologi adalah profesi, psikologi klinikal, disiplin ilmiah, psikologi akademik, dan sains psikologi menyelinikan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan haiwan, dan proses mental dan fisiologi yang berkaitan. Jadi, falsafah psikologi bermaksud ilmu tentang jiwa, perasaan dan pemikiran individu. Ilmu psikologi membantu dalam memahami manusia dengan lebih baik. Hasil dari pembelajaran falsafah psikologi, kita dapat menjelaskan fahaman-fahaman utama tentang asal-usul insan dan konsep-konsep utama yang mencirikan keinsanan. Kemudian kita dapat menjelaskan hakikat dan sifat insan secara lebih menyeluruh berbanding dengan dualisme dan pemisahan minda, raga dan roh jasad. Kemudian menghuraikan konsep insan sejahtera melalui perlembagaan insan jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Persepsi, kecerdasan dan ingatan. Falsafah sesuai dengan psikologi dalam dua cara. Satu, melalui hipotesis simulatif, akal dan cara yang tepat untuk mempelajarinya. Yang kedua, melalui prinsip-prinsip umum yang berdasarkan penyelidikan saintifik. Mengenai kaedah, falsafah berfungsi dengan kategori konsep dan hubungan yang wujud di antara mereka. Oleh itu, ia terbuka untuk kaedah. Apa-apa kaedah? Psikologi, sebaliknya, bergantung pada empirika dan statistik. Ia menggunakan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Ia memfokuskan pada eksperimen dan ujian hipotesis empirika. Eksperimen adalah cara untuk memahami tingkah laku kita dan mengesahkan alat seperti terapi yang kita sedang lalui. Mengenai tujuan akhir setiap bidang, falsafah mempunyai lebih banyak tujuan intelektual, sementara psikologi memberi tumpuan kepada terapi dan intervensi. Falsafah mencipta satu sistem atau kategori falsafah yang berfungsi untuk menjelaskan realiti. Psikologi pula berusaha untuk menghasilkan pembuahan ubah individu, terutamanya tingkah laku seseorang. Oleh itu, teori psikologi mempertimbangkan biologi kita. Salah satu contohnya ialah kajian kimia tentang otak manusia. Selanjutnya, psikologi mempertimbangkan perbezaan individu. Bagaimanapun, tidak ada yang meniru tingkah laku orang lain dengan tepat walaupun dalam keadaan yang sama. Satu perbezaan besar antara keduanya terletak pada konsep moral. Falsafah bertujuan untuk menjelaskan segala-galanya yang merangkumi cara berkelakuan yang betul. Falsafah kadang-kadang menggambarkan apa yang betul dan apa yang salah. Sebaliknya, psikologi tidak memasuki pembahasan ini. Walaupun psikologi telah mengemukakan skala etika dan moral, objektifnya bukan untuk mengkaji apa yang moral dan apa yang tidak, melainkan apa yang berbeza moral yang ada. Falsafah dan psikologi mengkaji manusia dan tingkah laku mereka. Mereka mempunyai persamaan dan perbezaan, bahkan menafsirkan perkara yang sama secara berbeza. Oleh itu, kaedah yang digunakan setiap orang akan menentukan jawapan yang diberikan. Walaupun begitu, mereka berkongsi beberapa teori dan hasil ujiannya. Kemunculan psikologi sebagai bidang kajian yang berasingan dan bebas berlaku apabila Wilhelm Wundt menubuhkan makmal psikologi eksperimen pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Wundt memberi fokus kepada struktur yang membina minda. Perspektif ini sangat bergantung
kepada analisis sensasi dan perasaan melalui penggunaan introspeksi, proses yang sangat saintifik. Wood percaya bahawa individu yang terlatih dapat mengenal pasti proses mental yang tepat dengan perasaan, sensasi dan pemikiran. Sifat rasional dan kompeten amat penting untuk seseorang mengendalikan situasi yang berkaitan dengan psikologi, termasuk emosi, mental, fizikal, tingkah laku sosial, pembangunan, kepribadian, pemikiran motivasi dan lain-lain. Selamat mencuba. Pandangan dalam topik falsafah psikologi iaitu falsafah yang khususnya membincangkan tentang falsafah hakikat, sifat serta potensi keinsanan. Terdapat beberapa pandangan yang diberikan daripada pihak masyarakat serta ahli falsafah sendiri. Walau bagaimanapun, kebanyakan kajian banyak menekankan kesimpulan bahawa falsafah dan psikologi tidak sampai pada kesimpulan yang sama pada akhirnya. Psikologi itu secara umumnya bermaksud kajian mengenai jiwa, mental dan rohani manusia. Manakala falsafah bermaksud pengkajian umum mengenai hakikat sesuatu realiti. Ada juga yang berpendapat bahawa falsafah adalah pemikiran yang sistematik dan menyiasat kebenaran sesuatu konsep melalui penghujaian yang rasional. Di sinilah tercetusnya pandangan masyarakat terhadap perbezaan yang ketara tentang psikologi dan falsafah. Terdapat beberapa perbezaan mengenai falsafah dan psikologi yang telah disenaraikan oleh pihak masyarakat. Yang pertama, falsafah dan psikologi perlu dipelajari dengan cara yang berbeza. Untuk mempelajari psikologi, ia perlu berdasarkan metodologi, analisis, teori dan sistematik. Selain itu, ilmu berkaitan psikologi juga perlu didapati melalui eksperimen dengan sukarelawan, pemerhatian bahagian tubuh dengan mikroskop, penggunaan data bersifat statistik. Seperti contoh, jika kita mahu mengetahui sifat dan kecenderungan personaliti seseorang, kita perlu membuat borang soal selidik terhadap seseorang itu. Hal ini sangatlah kontra dengan prinsip falsafah kerana tidak mempunyai kata sepakat mengenai metodologi yang perlu diikuti. Hal ini demikian kerana prinsip falsafah itu berkaitan dengan teori dan berkaitan dengan hubungan manusia kepada Yang Maha Kuasa dan kekuatan tertinggi untuk bertanggungjawab untuk penciptaan kehidupan di alam semesta ini. Ia juga mengkaji dengan aspek metafizik alam semula jadi. Perkara ini sangatlah berlainan dengan cara psikologi itu sendiri yang mementingkan cara kajian yang meneroka tingkah laku manusia dan proses mental. Perbezaan yang kedua ialah falsafah serta psikologi disiasat dengan metodologi yang berbeza. Seperti yang kita tahu, falsafah adalah sesuatu yang bebas daripada kaedah saintifik kerana ia berfungsi lebih banyak dengan kategori konseptual dan hubungan yang ditubuhkan di antara mereka, dan oleh itu boleh menggunakan mana-mana instrumen dan kaedah untuk penyiasatan mereka. Psikologi sebaliknya bergantung kepada empirism untuk membangunkan hipotesis tentang tingkah laku dan persepsi daripada manusia. Oleh itu, penyelidikan kuantitatif, terutamanya percubaan dan statistik, sangat penting dalam penyelidikan psikologi, yang bermaksud bahawa mengambil langkah-langkah kecil dalam pengetahuan jiwa adalah mahal dan melibatkan ramai orang. Baiklah, kesimpulannya, psikologi bukanlah sesuatu yang asing di dalam kehidupan manusia. Ianya ternyata telah dilalui dan diamalkan sekian lama sejak dunia ini mula bertamadun. Namun, caranya mungkin agak berbeza dari zaman Plato dan Aristoteles sehinggalah ianya mula digunakan sebagai penulis ilmu psikologi dan dikembangkan lagi cabang dan pemikiran oleh para ahli psikologi seperti Edward Lee, T.R. dan Milton Wilhelm Wundt yang telah membuka pemikiran dengan menemukan makmal yang menyokong eksperimen yang dilakukan bagi mengkaji tindak tanduk manusia. Psikologi difahami di luar sana sebagai suatu ilmu di mana pengamalnya dapat membaca diri manusia, sedangkan ianya adalah merupakan bidang yang mengkaji perangai dan pemikiran manusia dan tidak sesekali dirumuskan dengan ilmu mistik atau magis. Tidak dapat disangka ianya merupakan satu bidang yang boleh meramal perangai manusia kerana matlamat psikologi adalah perihal memahami, meramal dan mengawal perangai dan pemikiran manusia. Kaedah saintifik digunakan bagi mencatat dan menyokong kajian
bagi tujuan ini. Pakar psikologi menggunakan penyelidikan saintifik untuk lebih memahami bagaimana orang belajar, mentafsir peristiwa dan membuat keputusan. Mereka kemudian menerjemahkan pengetahuan itu menjadi teknik yang membantu orang membuat pilihan yang lebih bijak dalam kehidupan seharian mereka. Bermula dari itu, lebih ramai ahli psikologi telah mula membuat kajian dan mencari rumusan serta penyelesaian. Berbagai teori dikemukakan dan ianya telah membuka lebih ruang pekerjaan dan penyelesaian di dalam berbagai industri. Walaupun gaji mungkin berbeza-beza, statistik astronomi Bureau Amerika Syarikat meramalkan pertumbuhan pesakit psikologi lebih cepat daripada purata. Permintaan untuk ahli psikologi dijangka berkembang sebanyak 19% menjelang tahun 2024. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.